Weh, Fatin, tahu tak yang pasal makum-makum tu? Oh, makum fi, makum alai. Kenapa? Aku tak faham pasal makum fi tu. Makum fi. Oh, makum fi ni maksud dia perbuatan mukallaf yang berkait dengan hukum syarak. Contohnya kat sini, perbuatan orang Islam, dia kena tunaikan zakat, sembahyang, wajib puasa, ibadah umrah dan haji. Macam tu lah makum fi. Oh, kalau makum alai pula macam mana? Oh, kalau makum alai, maksudnya kat sini orang Islam yang telah balik ataupun sudah cukup umur yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Itulah maksud makum alai. Oh, macam tu. Okey, contoh ayat Quran yang mana untuk makum fih ni berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu ufu bil uqud, yang bermaksud hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, daripada surah Al-Maidah ayat 1. Okey, maksud ayat makum fih ayat surah ni ialah perbuatan orang mukallaf, iaitu perbuatan yang memenuhi akad-akad yang diwajibkan. Itulah. Faham tak? Faham. Okey. Nampak ID tengah. Syarat kan? Tak silap aku, syarat yang pertama dia adalah perbuatan tu mukallaf perlu faham dengan jelas. Yang kedua, perbuatan tu mampu dilakukan oleh seseorang mukallaf, puasa, solat ataupun zakat. Dalam syarat mahkum fih tu ada jumhur ulama mengatakan tidak ada alasan bagi mereka yang tinggal di negeri Islam untuk tidak tahu tentang apa yang telah ditaklif pada mereka. Maknanya tak ada alasan lah bagi orang Islam, orang yang beragama Islam ni tak tahu apa tu larangan Allah. Allah suruh solat, Allah suruh bayar zakat. Maknanya tak ada alasan lah untuk semua tu. Syarat makum fi tu ada lagi satu, perbuatan yang diperintah atau dilarang mestilah selaras dengan kemampuan manusia untuk buat atau tinggalkan larangan Allah. Tak silap aku lagi, bawah tu dia ada pembahagian. Pembahagian masyarakat tu ada dua kan, tak silap aku. Pertama dia aku apa? Masyarakat mutadah, lagi satu apa? Masyarakat gair muqtadah. Masyarakat mutadah tu apa? Ya, macam aku tahu lah kan, masyarakat muqtadah ni dia lebih kepada macam dia macam kesulitan yang biasa. Contoh macam kita dikenakan rusah bila mana kita sakit. Contoh macam kita tak larat, kita boleh solat duduk, kita boleh solat baring, ikut isyarat. Sama juga macam mana bila ketiadaan air, kita dirusahkan untuk menggunakan debu, tayamum. Macam itulah. Okay, kalau macam masyarakat ghairu muqtadah ni, dia macam kesulitan yang tak biasa. Contoh macam ibu mengandung diberi kelonggaran untuk tak berpuasa sebab takut jejaskan kandungan. Macam itulah untuk ghairu muqtadah ni. Jenis makum fi ada berapa? Jenis-jenis makum fi ada 3. Yang pertama, perbuatan yang ada secara material tapi tidak terikat pendidikan akibat hukum syarak seperti makan dan minum. Dan contoh yang kedua pula, perbuatan yang ada secara material tetapi menjadi sebab adanya hukuman seperti pembunuhan menjadi asbab adanya hukuman kisas. Yang ketiga pula ialah perbuatan yang ada secara material dan baru bernilai syarat apabila memenuhi rukun dan syarat seperti solat dan haji. Yang keempat pula, perbuatan yang ada secara material dan diakui syarak serta mengabaikan munculnya hukum syarak yang lain seperti nikah mengakibatkan halalnya hubungan seks dan kewajiban nafkah. Faham? Oh, macam tu dia punya jenis. Okey, dia faham. Macam tu ke makum fi? Dia ada syarat, bahagian dengan jenis-jenis makum fi. Macam tu lah makum fi. Lagi tadi ada cakap makum fi dengan makum apa ni satu? Makum alai. Boleh terangkan? Boleh. Makum alai ni
dia orang Islam yang dah baligh dan cukup umur yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang disuruh oleh Allah. Contohnya Allah perbuatan mukallaf, contoh macam Allah suruh kita semayang. Sebagai umat Islam yang dah balik dan cukup umur, kita wajib semayang. Kalau kita tinggal semayang, ada hukuman dia. Macam itulah maksud mahkum alaih. Mahkum alaih ni ada syarat juga. Syarat dia ada dua. Yang pertama, mukallaf ni mampu memahami dalil taklifi dengan sendiri atau melalui perantaraan dengan orang lain. Yang kedua adalah mempunyai keahlian, iaitu kelayakan untuk dibebani dan membuat pilihan melaksanakan apa yang ditaklifkan atau tidak dengan keredaannya. Maksud taklif kat sini adalah pembebanan atau tuntutan kepada manusia untuk dipenuhinya. Okey, taklifi ni pun ada juga tau cara nak memahami taklifi ni. Macam mana cara nak Okey. faham dia? Dia ada mukallaf ni dia ada dua unsur. Yang mana yang pertama, mukallaf ni kena berakal. Maksud berakal ni ialah cukup umur. Maksud mukallaf ni ni lah balik cukup umur semua tu kan. Tahu apa mana halal, mana haram. Okey, yang kedua pula mukallaf ni dia kenalah memahami bahasa Arab. Contohnya setiap mukallaf perlu mengetahui dan memahami bahasa Arab ini sekaligus untuk membolehkan mereka memahami nas-nas syarak. Okay, kemudian mereka kenalah sedaya upaya untuk mendapatkan buku-buku berkaitan agama Islam dan buku-buku agama ni supaya bahasa Arab dapat diterapkan dalam diri. Macam itulah apa yang aku tahu lah. Macam kita nak faham taklif tu macam mana? Memahami. Oh, faham. Lagi satu, aku nak terangkan pasal mahkum alaih ni, dia ada bahagian ahliah dia. Bahagian ahliah dia ada dua bahagian besar, iaitu ahliah al-wujub dan ahliah al-ada. Ahliah al-wujub ni dia terbagi kepada dua anak-anak kecil dia. Yang pertama ahliah wujub naqisah dan ahliah wajib naqisah dan ahliah wajib kamilah. Ahliah wajib naqisah ni maksud dia kelayakan seseorang untuk terima hak-hak sahaja tanpa sebarang kewajipan ke atas dirinya. Contoh aku ambil kat sini, bayi yang masih dalam kandungan berhak terima pusaka dan wasiat. Contoh ahliah wajib pemilah pula, yang kedua ni anak kecil ni kelayakan untuk terima hak-hak dan memikul kewajipan. Maksud dia kemampuan seorang manusia juga tetapkan laksanakan hak terhadap dirinya. Contoh bayi yang baru lahir, selain dapat wasiat, dia juga wajib membayar zakat. Okey, yang kedua aku terangkan pasal ahliah al-ada. Ahliah al-ada ni bermaksud kemampuan seorang dalam melaksanakan pengurusan yang ditentukan oleh syarak atau kelayakan melaksanakan dan melaksanakan tanggungjawab tu. Contohnya, contoh bagi yang tadi tu, mukallaf yang mengerjakan solat atau kewajipan lain. Ia juga perbuatan itu dikira sah dari sudut syarak dan gugur tanggungjawab lah atau kewajipan dia tu. Itu je lah yang aku faham tentang bahagian ahliah. Okey, bahagian ahliah al-ada ada tiga. Tiada ahliah al-ada, ahliah al-ada al-nakisah. Yang ketiga ahliah al-ada al-kamilah. Okey, yang first tu tiada ahliah al-ada bermaksud golongan yang luput atau lazimnya tiada sebarang keahlian melaksanakan juga tidak diambil kira tindakannya. Mereka ni jenis yang tertaluk antaranya ialah bayi atau kanak-kanak yang belum memayis, orang gila atau tidak waras. Golongan ini tersebut tiada ahliah al-ada, di mana segala ucapan dan perbuatan mereka tidak ada hukum. Kesimpulannya adalah hukum itu berasal daripada Allah SWT dan sifatnya kekal dan semua tertulis dalam Al-Quran. Namun tidak semua hukum itu dipatuhi oleh orang lain. Maka dari itu Allah yang menetapkan hukum dan Allah menurunkannya kepada para rasul baik dalam bentuk wahyu Al-Quran maupun wahyu dalam bentuk sunnah. Hukum adalah tuntunan bagi manusia. Manusia di sini ada sebagai mahkum alaih atau subjek hukum. Subjek artinya
berlaku. Contohnya jadi subjek hukum ialah mengetahui tuntutan Allah dan mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Jika ada subjek, pastilah ada objek. Objek hukum tersebut adalah perbuatan manusia itu sendiri. Itu sahaja. Terima kasih.